Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Magdalena Depol dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 3 Mac. Tarikh pembentangan rang undang-undang anti lompat parti bagi Dewan Undangan Negeri Sabah akan diputuskan setelah perkara itu dibawa ke dalam mesyuarat jemaah menteri. Sehubungan itu, semua pihak diminta bersabar sementara menanti keputusan yang diumumkan. Kita akan membuat keputusan. Saya akan bawa ke mesyuarat jemaah menteri untuk memutuskan bila tarikh kita akan bentangkan anti-hop law ini dalam persidangan Dewan Undangan Negeri. Sabar, ada nanti sidang barulah kita mau tahu. Beliau berkata demikian di Kota Kinabalu bagi mengulas gesaan Presiden Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Abdal yang mahu RUU anti lompat parti dilaksana secepat mungkin di Sabah. Ketibaan 140 penumpang dari Guangzhou, China ke Sabah awal pagi semalam menandakan aktiviti pelancongan di negeri ini semakin pulih sejak pandemik COVID-19. Penerbangan terus pertama dari negara itu juga menandakan Sabah bersiap sedia dengan kembalinya ledakan pelancong China seperti sebelumnya. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah merangka pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah STB, Dato' Joniston Bangkuai dalam kenyataannya berkata, China merupakan pasaran utama dan penting bagi negeri ini, terutama daripada segi pelancongan. Para penumpang tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pukul 5.30 pagi melalui syarikat penerbangan tambang murah tempatan. Turut dijadualkan ketibaan pelancong dari Shenzhen, China ke KKIA hari ini. Menurut Dato' Joniston, Sabah menjangka peningkatan kemasukan pelancong Cina dalam beberapa bulan akan datang melalui penerbangan terus dari beberapa bandar di negara berkenaan. Sebelum penularan wabak COVID-19, pelancong dari negara China mendominasi senarai pelancong antarabangsa yang berkunjung ke Sabah dengan jumlah 598,566 pelawat direkodkan pada tahun 2019. Belanjawan 2023 yang dibentangkan Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 24 Februari lalu diakui secara keseluruhan memberi pelbagai manfaat kepada pembangunan rakyat khususnya dalam sektor pertanian. Bagi Sabah, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, pemberitahuan khas berkaitan belanjawan berkenaan akan dibuat pada Isnin. Menurut Dato' Jeffrey, kerajaan negeri akan memastikan segala bantuan di bawah belanjawan 2023 dapat disalurkan kepada golongan sasar khususnya para petani, penternak dan pekebun kecil. Belanjawan 2023 sebenarnya saya akan buat komen yang lebih lanjut pada hari Isnin, tetapi secara keseluruhannya bajet 2023 mempunyai kelebihan sedikit untuk kita, terutama sekali di bidang pertanian kerana keterjaminan makanan atau food security sudah menjadi agenda utama negara kita. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan Majlis Convocation Pusat Latihan Belia Koperasi Pembangunan Desa KPD Oiska Tenom di Tenom. Terdahulu berucap dalam majlis ini, Dato' Jeffrey yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan memuji pusat latihan itu yang memberi peluang kepada pelatih melanjutkan latihan ke pusat latihan Oiska di negara Jepun untuk menambah pengetahuan dan inovasi dalam bidang pertanian dan penghasilan produk makanan. 54 graduan menerima sijil kemahiran Malaysia SKM tahap 3 dalam program pengendalian tanaman cendawan, pemprosesan pengeluaran padi, operasi ladang dan poultry serta operasi pengeluaran tanaman dalam convocation ini. Sangat okey. Kalau sebab kan sebelum kau masuk sini kau tidak tahu apa kalau yang macam kalau saya ambil program makanan tidak tahu apa buat kuih, kek apa ban semua. Jadi bila masuk sini kami kena ajar semua yang itu kuih, kek, ban segala-galanya lah. Bagi beliau yang tidak tahu tempat ini, kamu boleh cek di Facebook ataupun dalam website pun banyak sudah. Jadi tempat ini sangat menarik lah untuk kamu mendisiplinkan diri, belajar benda baru, pertanian dan juga banyak benda lagi yang boleh belajar. Kebaikannya banyak program-program yang diadakan. Saya sebagai pelatih OSK di sini, jadi untuk pesanan saya wanita yang di luar sana, datanglah di sini
untuk pelatihan untuk menjadi usahawan atau pertanian ini majulah. Eastern Sabah Security Command Eskom akan terus memainkan peranan utama dengan mengekang kegiatan yang bertentangan dengan undang-undang serta memastikan kestabilan keamanan sepanjang pesisir pantai timur Sabah. Kewujudan Eskom juga berjaya menurunkan peratusan pelbagai kegiatan haram setiap tahun. Komander Eskom, Dato' Hamzah Ahmad berkata kejayaan tersebut adalah hasil kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri serta maklumat yang disalurkan oleh masyarakat setempat kepada pihak keselamatan dalam mengekang anasir jahat. Dato' Hamzah turut menyeru masyarakat agar mendapatkan maklumat yang sahih melalui sumber yang betul selain terus menyokong usaha yang dilakukan oleh kerajaan bagi memastikan Sabah terus terpelihara dari ancaman luar. Beliau berkata demikian pada majlis bacaan Yasin Tahlil dan doa sempena memperingati peristiwa pencerobohan Tan Dua ke-10 di Masjid Daerah Tunkuh Lahadato. Teks ucapan beliau dibacakan Ketua Staf Pasukan Khas SSC Muhammad Ali Tambi. Untuk kita mengenang semula jasa-jasa perwira-perwira kita yang bertugas pada masa kejadian tersebut. Ada sebahagian daripada mereka itu yang gugur dan program memperingati ini bagus untuk kita ulang setiap tahun supaya kita sentiasa sedar dan ingat apa tanggungjawab kita sebagai masyarakat. Ketika pencerobohan Tan Dua pada Mac 2013 tu mengorbankan beberapa nyawa pihak keselamatan. Saat itu kita membuat program ini untuk terus memperingati supaya generasi-generasi akan datang akan terus juga memperingati perjuangan-perjuangan pihak keselamatan. 4 bidang utama digariskan dalam Pelan Strategik Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri yang dibangunkan bagi tempoh 2023 hingga 2024. 4 bidang tersebut ialah bidang integriti dan tadbir urus, pemodenan sumber manusia, pemodenan dan inovasi serta pemodenan penyampaian perkhidmatan. Menurut Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untung, pelaksanaan pelan tersebut akan dilaksana 9 agensi strategik, antaranya Pejabat Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri, Pentadbiran dan Pembangunan, Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri, Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri serta Penyelidikan dan bahagian Kabinet. Katanya pelan strategik bertemakan Moving Forward with Digitalisation itu adalah perancangan komprehensif merangkumi 20 program berimpak tinggi. Beliau berucap melancarkan Majlis Amanat Setiausaha Kerajaan Negeri dan pelancaran pelan strategik berkenaan di Menara Kinabalu. Datuk Safar turut menyeru 20,846 orang penjawat awam negeri agar terus meningkatkan integriti dan fokus kepada matlamat utama tanggungjawab sebagai penjawat awam. Ia perlu bergerak seiring dalam menerapkan nilai individu dan organisasi bagi memastikan perkhidmatan awam sentiasa relevan dan memenuhi keperluan serta aspirasi kerajaan dalam membina Malaysia Madani. Masyarakat diseru untuk tidak mendiskriminasikan golongan pesakit HIV atau AIDS. Sebaliknya memberi sokongan kepada mereka yang turut berdepan cabaran kesihatan selain stigma dan persepsi negatif masyarakat. Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Rosnani Mudin berkata, selain itu, kempen kesedaran dalam kalangan generasi muda juga penting terutamanya mengenai pendidikan kesihatan seksual dan reproduktif. Demikian ucapannya sempena program Prosta 2.0 Negeri Sabah 2023 di Papar. Teks ucapan dibacakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor HIV STI Hepatitis C, Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Negeri Dr. Hasyanti Husin. Sementara itu, Dr. Hasyanti turut menggalakkan pelbagai pihak mengambil inisiatif membendung gejala sosial dalam kalangan generasi muda sekaligus menjadikan Sabah sifar HIV, sifar stigma dan sifar kematian akibat AIDS. Kami menjalankan beberapa strategi yang mana satu, budak sekarang ni kan suka dengan gadget. Jadi kita gunakan platform media sosial tu untuk menyampaikan mesej. Kita juga menggunakan cara jalinan kerjasama, bukan sahaja kesihatan. Sebab benda ni bukan hanya bergantung dengan kesihatan. Ia memerlukan kerjasama pelbagai pihak. Sebenarnya kumpulan sasarannya seperti yang namanya, remaja kan.
merupakan kumpulan yang berumur 13 hingga 18 tahun. Dilaporkan ketika ini, tren jangkitan HIV melibatkan golongan penagih dadah melalui suntikan yang menyumbang 80% kes jangkitan meningkat kepada 95% jangkitan melalui hubungan seksual termasuk golongan homoseksual dan biseksual. Festival Kesenian dan Kebudayaan Islam KKI Fest bakal berlangsung di Padang Merdeka Kota Kinabalu 10 hingga 12 Mac ini. Pelbagai aktiviti disediakan bagi memeriahkan lagi festival yang dijangka disempurnakan yang di Pertuan Negeri Tun Johar Datuk Haji Mahiruddin. Antara aktiviti termasuklah forum ceramah agama, pertandingan kad dan acara sukan. Pengisian acara sebab kita tengok pelancong pun sudah mulai datang ke KK, jadi lebih banyak aktiviti yang akan diperlukan untuk menyemarakkan Kota Kinabalu. Dan yang ini bukan saja usaha di BKK tapi kita juga bekerjasama dengan pejabat mufti, Jain, tabung haji dan beberapa agensi yang lain. Datuk Nurliza memberitahu RTM selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Johar Datuk Haji Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Turut membuat kunjungan Pertubuhan Penyatuan Islam Sabah PPIS. Pertubuhan Penyatuan Islam juga mempunyai satu produk nanti dipanggil Nur Khairat. Ini produk ini tidak kepada orang-orang Islam saja. Kita pun kepada bukan orang Islam juga akan kita bantu insya-Allah. PPIS yang ditubuhkan sejak 2017 kini mempunyai keahlian lebih 1,000 orang dengan visi melahirkan masyarakat Islam yang berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah. Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 3 Mac berakhir di sini. Teruskan kesetiaan anda bersama Berita RTM. Saya Magdalena Depol, salam Malaysia Madani. Malaysiaku